صلى الله عليه وآله وسلم وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الإمام الإمام أبي عباس المرسي وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري وإلى سيدنا الإمام قطب الدين القيدري رحمه الله وإلى سيدنا الإمام السقاوي وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى جميع الأقطاب الأربعة وإلى جميع الأئمة الأربعة أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini adalah majlis terakhir yang insya-Allah kita akan khatamkan kitab Terjis Liwa' al-Mu'allam bi Mawatinis Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab yang membicarakan tentang tempat-tempat yang disunatkan kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung pada muka surat yang ke-36, iaitu tempat ke-41 yang disunatkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ketika melintasi rumah atau tempat yang pernah disinggahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melintasi tempat yang disinggahinya, selawatlah itu bukti kau pencinta. Ini bukti sejarah perlu dijaga agar umat terpandu kepada cinta. Yang berkaitan baginda bukan biasa, ia sebab dapat rahmat maghfirahnya. Cinta baginda tujuan yang utama, wasilahnya ambil hukum maqasidnya. Sama. Jadi melintasi tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah, ini disunatkan untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebut oleh Imam Al-Khaidri, ya'lam annahu yustahabbu liman marra bimanzilin nazalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mawdi'in jalasa fihi an yusalliya wa yusallima alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahawa sesungguhnya disunatkan kita, seseorang yang melalui tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah, tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah, walau sekejap, untuk kita berselawat dan mengucapkan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Sayrafi dalam sebahagian ta'liq beliau, wasta'natha lahu bima akhraj al-Bukhari min hadis Abdullah maula Asma. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dalam Abwabul Umrah. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abdullah maula kepada Sayyidatuna Asma mengatakan annahu kana yasma'u Asma'a taqul. Abdullah maula Asma mendengar Sayyidatina Asma setiap kali melalui Al-Hujun. Hujun ini kawasan yang bukit di a'la Makkah, ini berhampiran dengan Ma'la. Jadi setiap kali Sayyidatina Asma lalu di kawasan tersebut, maka beliau mendengar Sayyidatina Asma menyebut sallallahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, laqad nazalna ma'ahu hahuna. Dia kata gitu. Wa nahnu khifafun, dan kami waktu itu dalam ketakutan, dan kami pernah lalu di sini bersama dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan beliau sebut Muhammad sahaja, atau bukan beliau menyebutkan Rasulullah sahaja, tapi dia sebut sallallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tamam.
Jadi ini disunat kita ketika lalu di mana-mana tempat yang disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang pernah dilalui oleh baginda Rasul, kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditunjukkan oleh salah seorang daripada sahabat Rasulullah, iaitu Sayyidatina Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, kakak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kita sebut sini ini bukti sejarah perlu dijaga agar umat terpandu kepada cinta. Kenapa kita sebut begitu? Karena bagaimana orang tadi nak tahu kata tempat tadi dilalui oleh Nabi kalau tidak dijaga tempat tersebut, dan bagaimana orang tadi tidak akan mengetahui tempat ini pernah disinggahi Nabi kalau tidak ada ilmu. Maka perlu kepada tanda, diletakkan tanda bahawa tempat itu Nabi pernah singgah. Bila asaf, bila mana masuk, masalahnya ketika dimasuki dalam otak kita ni virus yang menyebabkan semua benda bid'ah dan seumpamanya, dianggap tempat yang disinggahi Nabi perlu dihancurkan kerana bimbang nanti akan berlaku syirik di tempat tersebut. Ini apa punya kebodohan ni? Nah, kenapa yang buruk sangka sungguh dengan umat Rasulullah sampai tahap macam tu? Semua kira macam umat Nabi ni memang tak selamat daripada syirik. Soalnya kita semua ni memang terdedah dengan syirik ni sangat luas. Nah, jadi apa ni, dia lebih daripada para nabi lagi. Hukum pada umat ni, para nabi dengan rahmat, mereka ni dengan balak datang. Balak ni azim kepada virus yang ada dalam kepala otak ni. Itu yang boleh menyebabkan berlaku perpecahan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu dikekalkan tempat Nabi singgah, dan kemudian perlu diterangkan kepada umat, dan sejarah tadi perlu diketahui. Dan masyayikh kita di Madinah Al-Munawwarah yang mengarang banyak kitab-kitab sejarah tentang tempat-tempat yang pernah disinggahi Nabi, dan ada kitab-kitab tersebut dikeluarkan. Antara Syekh Abdul Aziz Ka'aki, seorang muhandis ataupun arkitek, engineer dalam bahagian saya tak ingat dia engineer bahagian apa, cuma dia ada buka Mathaf Madinah, tempat muzium Madinah dekat dengan Madinah Al-Munawwarah, ditentukan dengan juhud ataupun kesungguhan beliau selama beberapa tahun. Beliau melaksanakan kerja mencari tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah, mana rumah-rumah sahabat yang ada di keliling masjid Nabi dan yang ada di Madinah Al-Munawwarah, dan ditulis kitab lebih kurang dalam 40 jilid, hampir kitab yang mana disusun berkenaan dengan masalah tersebut. Jadi kena tahu, kena mengaji. Barulah kita pergi ke Madinah tu ada perasaan, pergi ke Mekah tu ada perasaan. Ini tidak pergi ke Mekah, kata dia buat apa nak pergi tempat-tempat ni, dia kata duduk dalam Masjidil Haram saja, dia kata wirid. Ini orang yang sombong, dia panggil sombong kenapa? Karena seolah macam tak ada hubungan dia dengan Nabi. Seolah dia ni katanya datang ke Madinah, ke Mekah, nak duduk di masjid. Saya ni dengan sembah Allah Ta'ala, duduk dalam masjid itu dengan wirid itu yang akan sampai kepada Allah. Lupa dia dengan Rasulullah. Ini sombong. Jangan jadi sombong. Nah, ingat kita di Mekah tu tempat siapa? Tempatnya Rasulullah. Tamam? Jadi kena pergi tempat lawat, tempat-tempat yang disinggahi Nabi. Tempat mana Nabi pernah duduk di situ. Ini tu mahbatul wahyi, tempat turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Rumah Sayyidatina Khadijah. Tahu ulama, tempat mustajab di Mekah ada berapa tempat? Yang pertama adalah Masjidil Haram. Nah, dalam kawasan masjid. Dan antara tempat lain yang mustajab doa adalah di rumah Sayyidatina Khadijah. Di mana rumah Sayyidatina Khadijah? Kalau kata kita tak dimaklumkan dan kita tak disebutkan oleh para guru di mana tempatnya, kita kena tahu tempat dia di mana. Nah, bila tahu tempat di mana rumah Sayyidatina Khadijah, tu tempat mustajab doa. Kenapa mustajab doa di situ? Yang pertama kerana Nabi di situ. Yang kedua kerana banyaknya turun wahyu di rumah ketika Nabi bersama dengan Sayyidatina Khadijah dalam rumah tersebut. Jadi turun wahyu di tempat tersebut, bukan tempat yang biasa. Jadi kena tahu perkara-perkara tadi. Yang berkaitan baginda bukan biasa tu. Ia sebab dapat rahmat maghfirahnya. Cinta baginda tujuan yang utama, wasilahnya ambil hukum maqasidnya. Jadi cinta Nabi kita Muhammad ini adalah tujuan utama kita. Kita pergi ke tempat tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk kecintaan. Untuk kecintaan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu wasilah, maqasidnya adalah cinta kepada Rasulullah. Jadi kata ulama al-wasail ta'khudh hukmal maqasid.
Wasilah itu mengambil hukum maqasid. Jadi kalaulah maqasid mendapatkan cinta Nabi itu adalah suatu yang dituntut dan hukumnya adalah wajib mendapatkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tempat-tempat tadi juga kalau kita kata wajib untuk kita pergi, macam mana? Ke tempat, kerana al-wasail ta'khudh hukm al-maqasid. Kerana mendapatkan cinta Nabi ataupun menghadirkan perasaan cinta kepada Nabi adalah dituntut dalam syarak. Kita nak sebut wajib, berdosa pula kalau kata tadi, tapi memang macam tu pun. Kerana orang yang tidak mendapatkan kecintaan Rasulullah ataupun tidak berusaha untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah, maknanya ni orang ni ada penyakit nanti dalam hati dia. Dia tak akan selamat. Jangan kita sangka kita selamat dengan amalan kita. Yang kita sangka kita selamat dengan amalan kita, dengan zakat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita, semua tak tentu diterima ke tidak. Melainkan dengan al-hub li Rasulillah. Kerana Nabi sebut apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Buktinya dalam hadis, waktu ketika lelaki tadi datang kepada Nabi, tanya, mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat berlaku ya Rasulullah? Tengok Nabi kata apa kat dia. Dengar elok-elok hadis ni. Nabi kata apa? Hal a'datta laha syai'an? Kamu dah bersiap untuk nak bertemu dengan Allah? Bila kamu tanya kiamat bila nak berlaku, kata apa lelaki tadi? Ma'adattu laha syai'in min as-salah waz zakah, umpamanya lebih kurang tu, waz zakah wal hajj. Jadi saya tidak mempersiapkan dengan sesuatu pun daripada apa-apa amalan ya Rasulullah, illa kecuali anni uhibbullaha wa rasulah. Jadi saya mencintai Allah dan Rasul. Itu persiapan saya. Persiapan saya menghadapi dan juga untuk mendapat dengan kiamat adalah dengan saya mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul. Maknanya bukan dia tak semayang, bukan dia tidak puasa, bukan dia tak zakat. Tak, saya buat semua benda tu, tetapi saya tidak merasakan bahawa itu adalah persiapan yang paling rapi, kerana itu semua tidak pasti diterima ataupun tidak. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasul. Maka apa kata Nabi? Nabi tak kata semayang lagi, zakat lagi, ya'tamin ala nafsik, pegang dengan diri kamu, tak perlu pegang dengan orang lain. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Jadi itu ain tawassul sebenarnya. Kita tawassul dengan Nabi SAW kerana al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan siapa yang dicintai, bermakna sekadar mujarrad bersama sahaja boleh dah untuk mendapatkan kejayaan. Bersama sahaja. Dan sekadar bersama tu juga boleh mendapatkan kemurkaan. Karena kalau kita bersama dengan orang yang dimurkai, akan dimurkai. Kalau kita bersama dengan yang dicintai, akan dicintai. Mujarrad ma'am, al-ma'iyah, duduk sekali saja mencintai mereka sudah memadai untuk mendapatkan kau tersebut. Tamam? Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Itu sama juga dengan ayat tadi, dengan hadis. Kunu ma'as sadiqin, adalah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Sadiqin, ini para wali Allah Ta'ala, para ulama, para salihin. Itu. Jadi nak buat keluar dalil banyak mana lagi, nak suruh kita pergi ke tempat-tempat yang dicintai dan disukai oleh Rasulullah. Mana-mana tempat disinggahi Nabi. Tapi lil asafis syadid, yang sangat menyedihkan kita ketika ada orang-orang yang tidak sepatutnya mereka ni menjadi guru dan tak sepatutnya duduk di meja berceramah untuk berceramah. Dan yang lagi lawak, dia tuduh kita pula penyebar hadis palsu, pencerita-cerita yang tidak benar. Sedap depa. Hak depa tu benar sangat. Benar sangatlah bila kata, oh tempat ni tak boleh pi, ini semua bid'ah. Benar sangatlah tu. Yang tu benar. Benar kok mananya tu. Hak tu lagi penipu tu. Dalil apa tidak ada. Cakap pakai tuduh orang je buat bid'ah. Yang kita ni berkeluar dengan hadis, berkeluar dengan istidlal daripada Al-Quran. Dan seumpamanya dia kata kita masih lagi penglipur lara, penyebar cerita-cerita bid'ah dan seumpamanya. La haula wala quwwata illa billah. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan dengar tadi saya duk cerita penglipur lara ke apa tak ni. Dengan hadis, dengan Al-Quran, saya tak tahulah, kita pun tak nak kata apa-apa tu. Selainkan dalam jiwa tu memang dah ada penyakit dah, ulat otak tu dah masuk sampai ke dada dah. Dia tak boleh nak kata apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi dapatkan sungguh-sungguh pergi ke Mekah Madinah, tujuannya gitu, untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir ke tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah. Tujuannya untuk apa? Untuk kita membanyakkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Kalau pergi balik Madinah tidak ada perasaan tadi dalam hati,
pergi ke Madinah, Mekah, balik tidak rindu kepada tempat-tempat tersebut dengan sambungan hatinya dengan Rasulullah, maka kena cek balik perjalanan tadi. Betul ke kita pergi? Sambung tak kita dengan Rasulullah? Karena menyambung dengan Rasulullah bermakna menyambung dengan Allah. Menyambung dengan Allah. Karena Nabi adalah babullah, pintunya Allah Subhanahu wa taala. Tempat ke-42 ialah ketika kesedihan dan kesusahan. Ini tempat yang seterusnya. Waktu kita sedih atau kita susah, banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut, jika kau bersedih, temanku tercinta. Ini, wahai temanku yang tercinta, kalau engkau bersedih urusan hidupmu atau apa sahaja urusan hidup kita yang kita sedih, ataupun perniagaan kita tidak berjaya, keluarga kita berantakan, anak-anak kita ada masalah, kita sendiri ada sakit dan seumpamanya, berhutang banyak, maka basahkan lidahmu salawat padanya, pasti dipermudah urusanmu jua. Permudah urusan bukan dengan mesti maknanya hutang kita tadi akan diselesaikan esok. Permudah urusan bukan dengan makna akan dikembalikan balik perkara yang telah hilang daripada kita, tetapi permudah urusan dengan makna diberikan ketenangan, tidak seperti sebelum kita selawat. Faham? Sebab tu kata Nabi SAW sebut, orang yang berwudu ataupun yang berdoa dalam perjalanan, sebelum perjalanan ataupun seumpamanya, dan kalau berlaku musibah, dia akan diselamatkan daripada musibah. Apa makna diselamatkan daripada musibah? Atau sedekah akan taqi masari as-su, akan menjaga kita. Sedekah menghalang kita daripada mendapatkan bencana tidak elok. Jadi kita sedekah sebelum musafir, sedekah dulu. Ni, esok kita nak musafir, nak balik dah ke Kuala Lumpur untuk sambut Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, dan kemudian nanti nak musafir pula balik ke Kedah contoh. Atau kita nak ke mana-mana lah, nak keluar. Pagi tu, sebelum keluar tu, atau sebelumnya, sedekah dulu. Bagi sedekah. Jadi kalau dengan sedekah tersebut, insya-Allah dijaga daripada masari'a as-su, dijaga daripada bala bencana dalam perjalanan. Ni nak keluar lagi daripada masjid, kalau ada tabung masjid, letak dalam tabung masjid, walau sedikit, apa sajalah, dengan nama sedekah. Tujuan untuk apa? Untuk dijaga keluarga kita, dijaga harta benda kita, dijaga diri kita dan seumpamanya. Baik, tengok-tengok kena juga. Balik-balik tengok-tengok, moga Allah lindung kita, berlakulah bencana juga. Baik, bila berlaku bencana macam tu, sama tak? Dia kata kalau tak berlaku bencana, ni berlaku. Dan tu bukan bermakna bila berlaku yang kita lakukan bermaksud akan terhalang terus daripada perkara tersebut. Tak. Tapi dia akan jadi suasana yang berbeza. Keadaan dia berbeza dengan sebelum kita sedekah dengan yang tidak bersedekah. Dia punya perasaan dia dan juga redha dia dan juga tenang hatinya ketika mendapat ujian tadi tidak sama seperti mana orang yang melakukan apa yang telah dianjurkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersedih, basahkan lidahmu selawat padanya, pasti dipermudah urusanmu jua. Jika kau bertanya doa yang mulia, kan ku jawab, selawatlah kepadanya. Jadi kalau orang tanya kepada saya, contoh ni saya tulis kitab ni, kalau orang tanya atau tanya kepada kita, apa saya nak buat ni? Saya ni banyak masalah, saya ni banyak urusan yang tidak selesai, saya ni banyak urusan keluarga yang jadi masalah, maka kita kata kepadanya, banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi kata, Sayyidina Rasul kata apa? Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Imam Tirmizi daripada hadis Sayyidina Tufail ibni Ubay ibni Ka'ab, anak kepada Sayyidina Ubay, an abihi Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluth. Jadi Nabi bagi peringatan untuk semua bangun menunaikan solat malam. Qala Ubayyun, kata Sayyidina Ubay, qultu ya Rasulullah. Jadi para sahabat ni dah ada dalam masjid dah waktu tu. Kata mereka, ya Rasulullah, kata Sayyidina Ubay kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
inni uksiru salata alaik, fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, saya ini banyak nak berselawat kepadamu ya Rasulullah. Berapa banyak yang saya perlu jadikan di dalam solatku, yakni dalam doa. Solat di sini dengan makna ad-doa. Solat dengan makna al-lughah. Lughah dengan makna ad-doa. Berapa banyak saya nak jadikan di dalam doaku salawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi kalau kita angkat tangan nak doa, nak salawat banyak mana? Maka kata Nabi, ma syi'ta, apa saja yang kamu inginkan. Qala qultu ar-rubu'a, kalau begitu 1/4 doa saya Rasulullah saya jadikan doa. Qala ma syi'ta, ikut suka kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak, tapi kalau kamu tambah lebih baik, kata Rasulullah. Qultu an-nisfa, kalau begitu setengah ya Rasulullah, saya jadikan setengah doa saya itu adalah selawat. Qala ma syi'ta, Nabi kata ikut suka kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak, kalau kamu tambah lebih baik, kata Nabi. Kemudian dikata lagi, kalau begitu qultu as-sulusain, kalau begitu saya jadikan 2/3 daripada doa saya adalah selawat. Qala ma syi'ta fa in zidta khairul lak, kata Nabi ikut suka kamu, tapi kalau kamu tambah lagi lebih baik. Maka kata Sayyidina Ubay, qala aj'alu laka salati kullaha, kalau begitu semua doa saya adalah selawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk, kalau begitu akan dicukupkan ataupun dilepaskan segala kesukacitaanmu dan diampunkan segala dosa. Jadi maknanya selawat kepada Nabi kalau ikut dalam hadis, iaitu akan memperkenankan doa kita, menghilangkan duka cita kita, diampunkan dosa kita, semua dapat. Sebab tu kalau orang tanya kepada kita, nak mana, saya ni masa tak banyak. Oh, dia saja masa dia tak banyak. Kita ni memang zaman lah ni zaman sibuk. Zaman Imam Syafi'i tak ada sibuk tu. Sibuk tu baru ada ya zaman-zaman lah ni 2013 dah. 2023 ni baru ada sibuk. Dia kata sibuk lah tu, ada dengan traffic light saja dekat Melaka ni boleh tahan. Nah, baru nak menapah traffic light. Baru nak menapah traffic light, kata dia. Orang Melaka lah cerita kat kita. Jadi apa ni, jam ni dia kata lebih pada Kuala Lumpur. Jadi nak buat macam mana macam tu? Kita nak elak macam mana? Tak boleh elak. Aduh, sibuk kami ni. Dalam kereta pun kadang-kadang macam nak marah ya balik kerja dah lah panas. Lah ni dah suhu masya-Allah tabarakallah. Jadi kalau saya nak buat macam mana ni? Saya nak wirid, nak istighfar ke, nak buat apa ni? Nak bagi lengkap semua sekali. Kita kata kalau tidak cukup masa, nak istighfar pun kita tak cukup masa, selawat kepada Nabi semua disempurnakan. Sekali dengan dicukupkan segala keinginan, dihilangkan duka cita dan juga diampunkan dosa. Package. Tapi kalau digabung dengan selawat, dengan zikrullah, maka itu lebih baik. Kenapa para ulama dalam tariqah, mana-mana tariqah pun akan didahulukan wirid asasi mereka dengan istighfar. Kerana istighfar ni adalah bimanzilati at-takhalli, yang ini kita membersihkan dulu. Dia macam kita ni balik daripada bendang, daripada sawah penuh dengan kotoran di tubuh, maka yang perlu kita lakukan permulaan sebelum masuk bertemu dengan ni, raja jemput ni, raja nak jemput kita masuk ke hadrahnya, nak masuk ke dalam kawasan istananya, maka apa kita kena buat? Takkan terus bila raja panggil kita, kita nak pakai baju bendang kita tu pi ke tempat istana, tak ada adab ni. Dia akan balik dulu, kena bersih dulu badan, bersih tubuh tadi, itu adalah istighfar. Karena dia takhalli, maksudnya kita membersihkan. Kemudian selepas kita bersihkan tubuh, kita buat apa? Kita akan pakai pakaian yang indah untuk nak bertemu dengan hadrah Al-Malik, raja. Tamam? Jadi bila nak jumpa dengan orang besar-besar ni, kita akan pakai yang elok-elok. Perhiasan itulah disebut sebagai salawat. Jadi panggil at-tahliyah, dia panggil. Kemudian barulah masuk kepada hadrah ilahi. Bila masuk hadrah tu barulah dipanggil at-tajalli. Sebab tu kata ulama, at-takhalli summa tahalli summa tajalli. Takhalli dulu, kemudian tahalli, kemudian tajalli. Jadi nak tajalli dengan Allah Rabbul Jalil tidak akan boleh kalau kita tidak kita dahulukan dengan adabnya. Maka kena istighfar dulu, kemudian baru salawat kepada Nabi, kemudian baru tajalli dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barulah akan mai rasa tadi. Tamam? Baru dia akan mai rasa. Maka kalau kita berterusan wirid tadi dengan istiqamah, insya-Allah dia akan datang perasaan tersebut dan dia akan datang jazbahnya, tarikannya tadi akan diperolehi oleh orang yang muwazabah,
Dia tak akan dapat kepada orang yang dah bila masalah baru nak selawat. Lepas tu dia nak hasil. Macam ni masalah lah, dah pening kepala, dah sakit kencing manis, barulah nak cari ubat. Payahlah. Sebelum tu sepatutnya kena cure dulu. Kita kena makan yang elok-elok dulu, kena buat tu, barulah bila datangnya dia akan jadi lambat ataupun terhalang. Bila kena, macam mana kita nak buat? Tak bolehlah kita nak suruh hilangkan terus. Macam tu juga dengan amalan kita dan juga sifat yang telah kita sebutkan tadi. Faham? Maka kena lazimi selawat. InsyaAllah kita akan tengok suasana hidup orang yang berselawat sehari. Kurang selawat banyak mana? Sekurang-kurang banyak. Kita tak mahu sekurang-kurang. Sekurang-kurang banyak. Sekurang-kurang banyak selawat 300 kali, kata ulama. Sekurang-kurang banyak 300 kali. Di sehari kalau ucap Allahumma salli alaih, 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 300 kali 3 minit. 3 minit habis. Selesai sebanyak sekurang-kurang banyak. Kena buat macam tu. Kalau tidak, kita masih tidak melaksanakan hak pada selawat Nabi SAW. Faham? Begitu. Baik. Jadi lazimi selawat kepada Nabi SAW. Dan ini disebutkan oleh Nabi, idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya tempat ke-43 ialah ketika berkehendak diampunkan dosa. Kalau nak diampunkan dosa, kafarah zunub, maka banyakkan berselawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi istimewa, jadi sebab kita diampunkan dosa. Berselawat itu indah, hai saudara, lafaznya sahaja mengalirnya cinta. Selawat ni indah, tak faham pun dia boleh hadir cinta. Selawat ni ajaib. Mana-mana sirah selawat yang diilhamkan oleh kepada para awliya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah. Tamam? Jadi orang yang qaidkan kata selawat ni kena selawat Ibrahimiyah saja, ini orang yang qaidkan benda yang tidak diqaid oleh Nabi. Dia ikat benda yang tak diikat oleh Nabi. Masalah. Masalah lurah, masalah bahasa, macam tak faham. Dalam Quran Allah Taala sebut Allahumma salli ala zaman innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ini mutlak, selawat apa sekalipun tak ada masalah. Nah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Nabi tak kata sallu bi salatil ibrahimiyah faqat. Dia tak kata gitu. Dia kata, ya ustaz kata macam tu, tak apa. Baik, sekarang ni saya nak kata dalam hadis, setelah turun ayat tersebut, para sahabat tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami nak selawat kepadamu ya Rasulullah? Jadi Nabi senyap, diam, dan kemudian Nabi beritahu selawat dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Doa selawat Ibrahimiyah tu baca tu. Ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau tambah sayyidina lagi ahsan, lagi elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kalau baca macam tu dipanggil selawat apa? Selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni Nabi ajar. Dia kata tu Nabi sebut dalam hadis, selawat Ibrahimiyah. Yang kita pula disebut tadi boleh selawat dengan apa saja. Tu kan Nabi dah ajar dah. Kenapa nak pilih selawat lain? Baik, saya nak tanya balik ni. Sekarang Nabi ada sebut dah dalam hadis tu, selawat ini sahaja, jangan selawat yang lain. Ada tak sebut? Tak ada. Yang kita pandai-pandai pula, bukan kita, depa. Yang depa pandai-pandai tu kita sebut kata tak boleh selawat lain tu. Bila Nabi larang kan? Bila Nabi larang. Dia hukum syarak ni dia tadur dengan dua perkara. If'al wala taf'al. Buat, jangan buat. Dan ada benda yang harus tengah-tengah. Nah. Jadi buat, jangan buat. Yang pertama Nabi suruh buat. Allah Ta'ala suruh buat. Buat apa? Selawat. Dan kemudian disebut dengan sirah yang tertentu oleh Nabi SAW tanpa Nabi menyebutkan dalam sirah tadi jangan buat selawat lain. Kita sebut. Jadi maknanya Nabi nak tunjuk kata ini salah satu contoh selawat. Yang lain silakan. Dan itu dipahami oleh para ulama. Dan ini dipahami oleh Imam Syafi'i, yang ini difahami oleh Imam Malik, yang ini difahami oleh Imam Abu Hanifah, yang ini difahami oleh Imam Ahmad, ini difahami oleh para sahabat Nabi. Karena sahabat ada selawat mereka masing-masing. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ada selawatnya. Sayyidina Abdullah bin Umar ada selawatnya.
yang disusun, dan tu bukti kepada kefahaman mereka terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi abaikan kepada kelompok yang suka membid'ahkan orang, maka jangan jangan ditengok dengan pandangan tersebut. Karena pandangan tadi pandangan yang mengkecilkan dan juga seolah-olah menyempitkan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kataan mereka tu sebenarnya bid'ah. Mak Nabi tak sebut, mereka sebut tu. Tiba-tiba mereka pergi sebut. Itu masalah. Jadi ini antara tempat untuk kita minta ampun kepada Allah. Selawat kepada Nabi istimewa, jadi sebab kita diampunkan dosa. Berselawatlah itu indah. Berselawat itu indah hai saudara, lafaznya sahaja mengalirnya cinta. Ini pesan baginda kepada kita melalui sahabatnya yang mulia. Lalu Nabi sebut sallu alayya, kata Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sallu alayya, selawatlah kepada aku, kata Nabi. Hadis riwayat Sayyidina Anas, fa inna salata alayya kafaratun lakum. Ini kerana selawat kamu kepadaku, kata Rasulullah, itu mengkafarahkan dosa kamu. Faman salla alayya sallallahu alaihi asyra. Sesiapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Selawat sekali dibalas 10 kali selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abi Kahil, sanadnya dhaif, Sayyidina Abi Kahil mengatakan, ya Aba Kahil, Rasulullah menyebut kepada beliau, ya Aba Kahil, man shalla alayya kulla yawmin 3 marrat. Wahai Aba Kahil, siapa yang selawat kepadaku setiap hari 3 kali, wa kulla lailatin 3 marrat, dan setiap malam 3 kali, hubban aw syauqan ilayya, dengan hal keadaan dia cinta atau dia rindu kepada aku, kata Nabi. Jadi maksudnya 3 kali, tapi 3 kali itu dengan hadir perasaan, dengan hadir cinta dan rindu. Kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu dhunubahu tilka al-lailah wa dhalika al-yawm. Maka hak bagi Allah untuk Allah mengampunkan dosanya pada hari tersebut, dosa-dosanya, bukan dosanya, dosa-dosanya, zunub, jamak kepada zamb, pada malam tersebut dan pada hari tersebut diampunkan dosa. Tapi syarat dia, kalau 3 kali itu dengan hadir perasaan, tak ada benda lain dalam hati waktu itu melainkan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jadi kena amalkan. Dan kemudian yang seterusnya, tempat yang ke-44 ialah ketika terlupa sesuatu. Ini kalau kita lupa sesuatu, kita lupa sesuatu dengan perkara, maka minta maaf, terlajak dah. Tempat ke-44 ialah ketika bimbangkan fakir dan memerlukan sesuatu. Kita bimbang fakir, takut jadi fakir. Ni lepas PKP ramai yang mengadu kerja tak ada, urusan kehidupan makin susah, nak kena catu yang tu, kena catu yang ini, makan pun nak kena, anak-anak pun macam-macam lah, bagi cadangan macam-macam lah dalam Facebook tu, bagi kita larat nak baca. Kira memang ada yang sampai tahap memang tak ada apa, tahu memang ada di Kedah kalau kita bincang dalam mesyuarat zakat pun sama juga, masalah yang sama. Ada yang orang miskin ni memang tegar, memang sangat berat dia punya keadaan. Ayam, nak jumpa ayam dengan daging pun ada sebahagian memang sepanjang tahun, waktu ketika hari raya haji sajalah akan jumpa dengan daging. Ada yang macam tu lagi sama ni. Kalau kita tak dapat perasaan tersebut, maknanya kita kena tahu juga suasana masyarakat kita ni ada yang macam tu lagi. Sama. Jadi orang macam ni nak kena buat macam mana? Kena banyak wirid, kena banyak zikir. Karena maqam tersebut juga maqam untuk kita iltija ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita meninggalkan urusan kerja kita dan seumpamanya, tapi kena ada pergantungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Jadi disebut di sini fakir itu kebimbangan manusia. Manusia ni bimbang dengan fakir. Bimbang kita akan dengan fakir, padahal dia tahu dah, kita pun faham. Ada orang yang kalau dia mengaji dia erti, kata semua rezeki telah dicatat oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada satu pun melainkan semua ditetapkan oleh Allah rezekinya. Kalaulah rezeki ini ditetapkan oleh Allah kepada siapa pun, itu kita perlu duduk bimbang. Yang kita tak pernah bimbang dengan amalan kita ni, kita tak pernah bimbang pula tu. Kita duduk bimbang benda yang telah ditetapkan oleh Allah.
Benda dia tetap dah kita nak pergi bimbang. Hak amalan kita ni kita tak tahu ni, yang tu tak bimbang pula kita. Tak ada pula nak bimbang dengan wirid dia hari tu banyak ke, dah selesai dah ke wirid dia, zikir dia dah baca dah ke, selawat dia dah baca dah ke, ada rutin dia dah. Seorang orang tua di Indonesia, dia kerja dia tiap-tiap hari dia akan pergi ke masjid kutip daun-daun jatuh daripada pokok tu, dia akan kutip. Jadi pihak masjid lepas tu bincang-bincang, kata kita dah ada pekerja dah untuk cuci masjid, jadi beritahu kat makcik tu tak payah dah buat dah lepas ni. Menangis dia, minta izin untuk nak bagi juga peluang kepada dia untuk dia kutip daun-daun tu. Hak pekerja tu buatlah kerja lain, sapu dalam masjid ke apa semua, tapi hak yang daun-daun ni bagi kat dia. Dia orang pujuk kata tak boleh sebab dia dah bagi gaji apa semua sekali. Kesianlah makcik buat kerja ni tak ada gaji apa. Lagi dia mengadu dia merayu lagi baru dia bagi tahu. Dia kata sebenarnya waktu saya kutip tadi sambil saya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mana daun yang saya kutip tu, banyak itulah yang saya selawat kepada Nabi. Jadi itulah tasbih saya pada hari tersebut. Dan juga dapat yang kedua, khidmat kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya buat macam tu. Dia kata, kalau dah dihalang yang tu daripada saya, lepaslah saya satu peluang. Saya boleh berselawat saja, maksudnya berselawat boleh, tetapi dilepaslah daripada khidmat kepada rumah Allah taala tanpa minta gaji. Ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang makcik ni diceritakan di satu tempat di Indonesia, katanya suka buat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bela ayam. Panggil ayam maulid dia panggil. Ayam dia digelar ayam maulid. Dia akan bela ayam 100 ekor. Setiap setahun sekali ayam-ayam tu semua dia akan sembelih buat kenduri di masjid. Ayam maulid panggil dia. Faham? Jadi tiap-tiap tahun dia akan buat macam tu. Selesai maulid, habislah ayam tu. Lepas tu dia bela ayam baru pula. Cukup pula masa sampai maulid baru pula, yang akan datang sembelih pula semua ayam tu, bela pula ayam baru pula. Jadi ayam dia dibela untuk maulid. Jadi disebut ayam dia ayam maulid. Nah, dan dia waktu wafat katanya rumah dia dipasang corong masjid tu dipasang dekat rumah dia. Jadi bila dibaca mahal qiyam, waktu dibaca mahal qiyam tu katanya dia waktu tu sedang lumpuh, bangun pada waktu tu, waktu ketika mahal qiyam. Mahal qiyam tu waktu dibaca selawat kepada Nabi tu, tala'al badru alaina tu, waktu dibaca tu dia pun bangun dan mati pada waktu tersebut. Mati dengan syauq ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lagi ada orang kata pula, ni saya jawab saja ni, kalau otak ada virus ni dia ada macam-macam. Saya jawab saja ni. Ada orang kata pula, itu dia tak selawat, dia tak baca la ilaha illallah pun, takkan mati dengan sebab tu terus dikira dia ni husnul khatimah. Mati bangkit waktu mahal qiyam, terus dikata dia husnul khatimah. Mana la ilaha illallahnya? Saya jawab bahasan ni. Jawab azan. Insya-Allah. Pikir tapi sambil fikir tengok nak jawab apa tu. Agak. Masuk waktu kan?